nak memberitahu orang di luar sana yang bukan Islam, yang belum lagi Islam ini, seolah-olah mengatakan bahawa Islam ini adalah agama yang ganas. Sehingga kami tak kira lah, kita ni ada undang-undang dan mereka dibawa ke mahkamah ke, disiasat dan sebagainya. Kerana apa? Kerana mereka telah menyalahi undang-undang dan menyalahi undang-undang lah, sebab itu dibawa ke mahkamah. Kalau tak ada pelanggaran undang-undang, of course dia tidak akan dibawa ke mahkamah. Walaupun pun disiasat, dia dikira NFA, no further action. Jadi inilah kita nampak suasananya hari ini. Mereka ini adalah orang-orang yang melampau. Jadi kalau kita tengok hari ini, mereka menggelarkan individu bukan Muslim sebagai kafir. Tidak sewajarnya menjadi amalan di masyarakat Muslim. Oleh kerana itu kita nak katakan, ada ulama' di Indonesia mengeluarkan larangan penggunaan istilah tersebut. Pelbagai reaksi diterima daripada umat Islam di Indonesia dan di Malaysia. Jadi larangan serupa ini tak baru sebenarnya, sebab ulama' Mesir Ibnu Nujaim Al-Misri telah mencadangkan hukuman takzir bagi yang menggunakan istilah tersebut pada 500 tahun yang lepas. Beliau berpendapat bahawa panggilan itu boleh menyebabkan tak selesa, mengguris hati, merosakkan hubungan antara rakyat dan sebagainya. Jadi hal ini disokong oleh ramai ulama' muktabar masa itu, masa kini juga. Tetapi orang-orang yang melampau hari ini yang kita tengok, yang rasakan dia bawa perjuangan Islam dan sebagainya, hanyalah dia bawa perjuangan kekuasaan, tamak, haloba duniawi semata-mata. Orang ini yang kamu katakan mereka ini berjuang kerana Islam, rosak Islam kerana orang-orang macam ini. Politik ini adalah soal mengurus, mentadbir, menyusun. Memang penting. Zaman Nabi pun berpolitik, dan sebab manusia ini dicipta pelbagai kepelbagaian. Allah cipta kita ni pelbagai bangsa, pelbagai bahasa, pelbagai agama. Semua yang berlaku di atas muka bumi atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, betul tak? Tapi demi kepentingan masing-masing, demi kuasa, mereka tak menjadi kerajaan dah. Mereka nakkan balik kuasa, mereka takut ada yang didakwa di mahkamah. Lagi banyak kebrobrokan akan terdedah nanti. Saya bagi contoh lah seperti apa yang berlaku di negeri Kedah. Satu persatu hal negeri Kedah ini dah terbongkar, tak boleh nak ditutup lagi. Bangkai buat selama mana korang boleh tutup sebenarnya? Lambat laun ia akan berbau juga, betul tak? Jadi apa yang berlaku hari ini adalah kerana kuasa, kerana mereka tidak berjaya menjadi kerajaan semula. Mereka buat apa sajalah untuk membodohkan golongan-golongan mereka. Walaupun dapat 500 bonus untuk hari raya ni, dimomokkan, difitnah supaya tidak bersyukur, supaya tidak berterima kasih kepada PMX. Kononnya 500 saja barang mahal. Kononnya dulu pun Perdana Menteri sebelum ini bagi dan sebagainya. Inilah golongan-golongan. Kalau bagi 40,000 sekalipun, 50,000 sekalipun one off, dia orang tetap tak bersyukur. Sebab dia orang ni, tapi kalau negeri-negeri dia ni, dia tak bagi pun tak apa. Nampak tak? Kalau cikgu-cikgu pasti tu sukarelawan. Kononnya berjuang atas dasar Islam dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia telah membodohkan mereka ini dengan agama. Dan dia membuatkan manusia, umat Islam di negara kita bergaduh dan berbalah dengan agama. Inilah puak-puak pemecah belah ini. Nampak tak? Jadi kalau betul mereka ini membawa Islam, kenapa kita semakin hari semakin bergaduh? Sebab kerana kalau let's say lah kita katakan satu pisau, seperti yang saya katakan semalam, satu pisau berada di tangan pembunuh, ia akan jadi parah, dia akan jadi bahaya. Tetapi kalau bagi kepada tukang masak, ia akan digunakan untuk tujuan akan mengenyangkan kita lah, sebab dia masak dan kita dapat makan, berbuka puasa, bersahur dan sebagainya. Jadi inilah manusia yang tidak bertanggungjawab menggunakan agama untuk kepentingan mereka, dan dia akan guna full force. Tengoklah setakat mana dia akan boleh pergi, dia akan bawa agama ini sampai tengok tukar ayat Quran pun, kul ya ayyuhal kafirun, dia tukar kepada non-Muslim pun tak salah bagi dia. Sebab apa? Sebab mereka ni kononnya orang beragama. Mana boleh macam tu? Orang beragama sekalipun, walaupun ulama', kalau kau hina Islam, itu adalah satu penghinaan kepada ayat Quran. Silakan Abang Wan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Okey,
Kalau kita dengar jeritan-jeritan pemuda-pemuda tadi tu, pematang pauh tadi, wah, semangat tu nak pertahankan Islam, kan? Tapi kalau kita fikirkan, yang selebihnya adalah lebih kepada mempertahankan individu, mempertahankan pemimpin. Ini dikatakan taksub. Ini dia kata taksub. Supaya kau tidak pertahankan Islam sangat sebenarnya. Kau cuma pertahankan sebab individu kau ditangkap. Pemimpin kau ditangkap. Bukan kau pertahankan Islam pun. Yang kau sanggup mati tu, yang kau kata nak tangkap lah, nak bunuh lah kan. Kenapa? Nak pertahankan Haji Hadi daripada dibicarakan. Dia bukan kena tahan ISA pun. Kau kena ingat. Pemimpin kau dulu langsung tak kena bicara pun. Disumbat masuk dalam 2 tahun dalam ISA. Anak tu guru Nek Aziz, Nek Adli tu. Pernah kena tahan ISA. Berapa ramai pimpinan PAS dulu ditahan ISA tanpa bicara. Tapi di bawah Malaysia Madani ni kan, bila ada aduan, ada siasatan, ada asas yang kukuh untuk dibicarakan, kalau ada pendakwaan maka bicara dulu. Kan, belalah diri. Ini kaedah Islam. Apakah dalam peraturan kaedah Islam orang yang buat salah tidak boleh dibicarakan? Kan? Imam-imam mazhab banyak kali kena bicara. Kan? Apakah itu tandanya Islam hancur? Tak. Islam lain, mempertahankan Islam dengan mempertahankan individu itu berbeza. Apakah Islam ini akan hancur sekiranya Haji Hadi ditangkap? Macam tu. Apakah Islam ini akan hancur sekiranya beberapa pimpinan Fawah tu ditangkap? Tak ada. Islam ni Allah jaga, jangan bimbang. Allah yang jaga Islam ni, bukan Haji Hadi yang jaga Islam. Kan, Haji Hadi ni kalau masuk penjara pun, kan, bahkan kalau dia mati sekalipun, Islam akan wujud. Tak payahlah kau nak timbulkan semangat. Oh, tangkap Haji Hadi bermakna kita nak menghancurkan Islam. Tak. Bahkan Islam itu hancurkan Haji Hadi. Itu boleh kita buktikan. Kita bukan cakap kosong. Islam itu hancurkan Haji Hadi. Berapa banyak perpecahan umat Islam berlaku kerana dia. Berapa banyak umat Islam berlaku kerana fatwa-fatwa dia, pandangan-pandangan dia. Perpecahan antara Melayu, perpecahan antara Islam kerana Haji Hadi. Bukannya Haji Hadi itu memperkuatkan Islam. Islam jadi lemah kat Malaysia ni kerana orang seperti Haji Hadi. Maka kalau dia dibicarakan, kita bersyukurlah. Sebab Haji Hadi ini tidak ditangkap tanpa dibicarakan. Dia diberi ruang untuk bicara. Letaklah lawyer kau paling hebat. Pertahankanlah Haji Hadi itu. Kalau dia tidak bersalah, maka dia bebas. Apa yang kau bodoh sangat, kan? Nak bagi amaran. Kau ingat jangan takut dengan amaran kau. Oh, nak tegakkan Islam. Kita perjuangkan Islam. Tegakkan Islam. Kita sanggup mati. Masa 3 bulan dulu kalau kau menjerit macam ni, ada faedah juga. Waktu kau perintah. Waktu Haji Hadi sendiri je duduk kerajaan. PAS berada dalam kerajaan. Haji Hadi duduk kerajaan. Lebay kau Menteri Agama. Lebay kau Menteri Undang-Undang. Kalau waktu itu kau menjerit macam itu, nak naikkan Islam, nak mertabatkan Islam, nak pemerintahan Islam, bagus. Sebab kau cakap dengan pemerintah yang ada kuasa waktu itu. Pemimpin kau yang ada kuasa waktu itu. Kenapa waktu itu kau tak menjerit macam ini? Patutnya waktu itulah kau kena menjerit. Sebab Haji Hadi ada kuasa ketika itu. Pemimpin kau ada kuasa waktu itu. Kenapa kau tak menjerit waktu itu? Sebab engkau sendiri pun dapat dedak waktu itu. Sekarang dedak kau tu dah habis. Pemimpin kau dah tak bagi dedak kat kau. Jadi kau mengampu pemimpin. Bukan nak mempertahankan Islam. Oh, nak tunjuk bahawa kau lah orang yang paling kuat sekali mempertahankan pimpinan kau. Kan? Ya, sebenarnya Haji Hadi dah terlambat pun. Ya, sepatutnya lama dah dulu dia ni kena bawa penjara, kena masuk penjara lah. Dia bicarakan lama dah sepatutnya. Tapi dia ni selamat lama. Puluhan tahun dia selamat. Kali ini bawah Malaysia Madani, kita dapat Perdana Menteri yang berani. Dia tak kira kau tuan guru ke, kau pak guru ke, kau masyarakat am ke, kan? Kau ayatullah ke, kau tun ke, kau Tan Sri ke, kalau ada kes, ada pendakwaan, masuk mahkamah. Silakan masuk. Pertahankan diri kau kat mahkamah. Kalau tak ada kes, kau bebas. Senang aja dengan Anwar. Kan? Selama ni kau duduk bawah kajian macam itu, memang ada Perdana Menteri yang akan tak usik lah. Dia tak usik Haji Hadi ni sebab ada kegunaan bagi dia. Kan? Dan akhirnya terbukti bahawa orang yang selama ini, kan, yang duk pertahankan, yang tak berani nak dakwa Haji Hadi, dan orang itu sekarang menjadi kawan dia, penasihat dia sekarang. Waktu Mahathir zalim tu, tak ada pula kau nak menjerit macam tu. Bahkan kau ambil pula Mahathir je penasihat kau sekarang. Ini Anwar buat, okey lah. Bawa bicara Mastura. Kan, bawa bicara dulu. Bukan ISA. Kalau zaman Mahathir dulu, ISA dah ni. Bila kau main isu macam ni, tak ada bicara lagi. Sekarang bicara.
Pertahankan diri, bagi tahu Masturah kena jawab lah. Dia kena buktikan bahawa apa yang dia cakap itu, Linggo Eng itu ada kena buktikan. Maknanya Abang Wan, orang PAS dia boleh fitnah orang lah kalau dia nak, kalau macam tu. Lepas tu bila nak bawa ke mahkamah, kononnya ini adalah satu bentuk penganiayaan, tak boleh heret MP Parti Islam ini. Macam host sebut tadi lah, kalau usahkan orang, kalamullah, ayat Al-Quran pun dia boleh mainkan hanya nak memfitnah wabi fadlina. Kan? Ya ayyuhallazina kafaru. Kan? Dia boleh tukar pada adalah Muslim. Dengan niat dia apa? Niat dia nak mempersendakan ataupun nak memfitnah fadlina, tetapi yang jadi bangsa apa? Yang jadi bangsa kalimah Allah. Padahal ayat tu tak dibaca pun, tak dikeluarkan daripada mulut wabi fad sendiri. Tak ada kena-mengena pun dengan ayat Quran. Apa yang dia ucapkan tu. Tapi oleh kerana kau nak memfitnah seorang musuh politik kau ambil Al-Quran ini, dalam kau tunggang dia, kau ubah ayat Al-Quran itu, hanya kerana kau nak memfitnah seorang menteri. Sampai ke tahap itu kau politik. Okey, baik. Abang Wan, dia macam ni lah. Bagi saya kan, kalau isu kalimah Allah ni, kita tengok ulasan dua mufti lah. Banyak saya pelajari daripada teks dan konteks dalam memahami nas agama dari kuliah-kuliah Dr. Mazhar lah. Sebenarnya saya tidak nafikan Dr. Mazhar punya ilmu dan sebagainya. Tetapi kalau saya dapat lihat kali ini dia agak gelojoh dan mungkin dia ada sedikit walaun di dalam diri dia lah yang terselit di mana-mana. Saya nampak mufti tak berapa guna kaedah dalam menilai isu kafir ni nampaknya. Dan Dr. Mazhar saya nampak dia ambil ucapan tu secara literal tanpa dia faham konteks ucapan tersebut. Dialog ibu dan anak bila sebut haram itu berupa penegasan jangan buat, don't you ever, kan? Kau jangan, kan? Kalau kau buat, siap kau. Something like that lah. So gunakan istilah haram itu maksudnya bukanlah di sisi syarak, tapi kita macam nak pergi penegasan kalau kau buat, siap kau. Macam tu lah. Itu adalah satu amaran lah, lebih kurang. Sengaja dilontar banyak soalan dalam tulisannya yang akhirnya membina persepsi kepada hal yang tak wujud lah. Seperti yang dikatakan lah. Macam dia lontarkan macam ni, saya bacakan. Dia kata, atau apakah dia menapis ayat-ayat yang sesuai dengan hawa dirinya sahaja dalam rumahnya, atau dia sudah tidak percaya kepada Al-Quran dan Al-Sunnah berfungsi dalam kehidupannya, atau dia ingin mengubah ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW dengan satu edisi baru bikinannya. Ini yang dikatakan oleh Dr. Mazhar lah. Jadi ini sengaja dilontarkan banyak soalan dalam tulisannya untuk membina persepsi. Biasanya bila ditulis cara macam ni lah bagi saya, penulis biasanya tak ada bukti yang kukuh untuk buat tuduhan, tapi persepsi itu ada. Jadi tulis panjang-panjang tapi lebih kepada menegakkan benda yang basah untuk cover semula keterlanjuran komen sebelum ini. Apapun, bagi saya komen mufti walayah yang seru supaya bertabayun itu lebih baik dan menepatilah untuk semua kaum dan juga orang yang beragama Islam itu sendiri. Dan hadis yang dipetik adalah membadai seseorang itu dikatakan berdusta apabila dia menyampaikan sesuatu yang dia dengar. Itu sebenarnya yang dilontarkan oleh mufti wilayah. Dan kita ni dah lama kita didoktrinkan, tak apalah berkenaan dengan itu. Tetapi bagi saya isu kalimah Allah ni, kita dari kecil sampai besar, kita lupa yang Allah yang menjaga kita. Kita tak perlu sibuk berkenaan dengan berlebih-lebihan. Kita boleh tegas, kita boleh kenakan hukuman sewajarnya dan sebagainya, tetapi tak perlu sampai melampau sangat. Kononnya kita kena jaga kalimah Allah kerana kalimah itu ada Tuhan dia. Sebab agama itu disempurnakan sebelum wafatnya Rasulullah, dan Allah bersumpah bahawa dia yang menjaga agama manusia hidup dan mati, tapi Allah Subhanahu Wa Taala ini kekal selama-lamanya. Lagi banyak cubaan untuk mengelirukan umat agama Islam, lagi banyak dan lagi ramai yang akan terpesona dengan agama Islam. Kita nampak peristiwa 9/11 sebagai contoh. Ramai mana yang telah memeluk agama Islam kerana mereka ini ingin tahu apa itu Islam,
Tuhan kepada Nabi Muhammad dan seluruh umat Islam dan sebagainya. Kalau kita didik bangsa dan umat kita dengan agama, tiada agama lain yang boleh mengelirukan kita. Tapi parti yang kononnya Islam ni tak habis-habis berpolitik sampai dia lupa peranan mendidik masyarakat dengan agama. Kita tengok di negeri Kelantan, kan banyak masalah-masalah seperti masalah sosial. Sampai mereka ni sibuk berpolitik, mereka lupa tanggungjawab utama mereka sebagai ahli agamawan ini adalah mendidik masyarakat. Dan kita tengok di dalam media sosial mengancam berkenaan dengan rasuah, berkenaan dengan duit haram. Kita nampak orang yang terpaling agama ni kadang-kadang sampai kita tak boleh nak brain ambil rasuah. Mereka memberi rasuah. Padahal rasuah itu sendiri abawan yang menerima, yang memberi, yang melihat, yang bersubahat semuanya akan ke neraka. Kan? Jadi bila orang agama sibuk berpolitik, kerana apa mereka sibuk? Kerana mereka pernah merasa habuan politik yang sangat-sangat best ini. Apa yang tak best kan? Palisat, lepas itu ialah banyaklah kita tengok kan, malas nak sebut lah. Mereka gagal memahami peranan umara itu sendiri. Jadi mereka seolah-olah politik atas dasar agama itu, sebab itulah mereka ni laku dan mereka boleh menang di beberapa negeri. Kalau mereka tidak menggunakan agama itu, saya tak fikir orang akan pilih mereka lah. Mereka terpangkap dengan ujian dan amanah yang diberikan oleh Allah Ta'ala ni. Akhirnya mereka menzalimi diri mereka sendiri sebenarnya abawan. Bukan saja mereka menzalimi rakyat-rakyat yang terpedaya dengan ayat-ayat manis mereka ini, tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. MRL, saya suka untuk orang seperti anda naik ke atas dan kita berbicara. Tapi malangnya kamu semua ni tak berani. Kamu tak berani untuk naik dan mempertikai apa yang kami kata. Mereka ni, lebay-lebay ni, lupa mereka difitnah dengan harta, dengan jawatan. Bukan dengan ilmu mereka. Saya tak nafikan ilmu yang mereka ada, abawan. Kita tak nafikan diorang ni berilmu tinggi dan sebagainya. Dan kalau kita tengok di luar negara lah, di Norway lah, ada satu bandar yang semua yang Islam adalah rakyat berkulit putih, penduduk asal UK dan sebagainya. Di sini kita takut kepada penganut agama lain. Kita takut kepada Cina. Sikit Cina itu tak boleh. Kita takut pada Bakuteh. Kita takut kepada ini. Kita takut kepada itu. Di barat, bukan Islam yang takut kepada Islam. Nampak tak? Yang boleh kita faham, parti yang kononnya membawa Islam ni tak mampu nak mempertahankan agama Islam ini sebenarnya. Mereka bukan agama, tapi parti yang berperanan sudah berubah, kita nampak. Mereka menakutkan umat Islam supaya umat Islam ini menyokong mereka. Dan bukan Islam sebagai target undi mereka untuk meraih undi umat Islam. Nampak tak? Jadi dulu PAS for all dah bertukar, Asobiah dah. Akhirnya siapa yang melawan mereka, tidak menyokong mereka, dah adalah kumpulan Ahzab. Kan, selagi ada mereka ni yang bernama, yang parti yang ada nama Islam ni, umat Islam akan mundur lah, saya rasa abawan. Di Malaysia ni, orang Melayu dia takut kepada kaum lain macam seolah-olah takut kepada hantu, abawan. Apa pandangan abawan? Betul lah. Benda macam yang isu yang kita sebut daripada awal berkenaan dengan tuduhan kepada Wabi Fadlina. Kalau tak payah belajar tinggi-tinggi pun kan, kita fikir logik akal pun dah, kita boleh faham dah apa yang dia maksudkan. Takkanlah seorang menteri pendidikan yang memperkenalkan kan tentang pembelajaran hadis 40 di sekolah-sekolah, dalam masa yang sama di rumah dia tak bagi anak cakap benda yang disebut dalam Quran. Tak masuk akal. Kan, anak dia seorang hafiz, kan, mendapat pengiktirafan menghafal 30 juzuk, bukan 1 juzuk, bukan 2 juzuk, 30 juzuk dia boleh hafal. Kan, Khalil anak Haji Hadi tu belum tentu lagi dia boleh hafal walaupun 1 juzuk. Belum tentu dia boleh hafal Quran, anak Haji Hadi tu. Kan? Tapi anak Fadlina menghafal. Dan macam mana dia boleh menghafal kalau dia mengecualikan perkataan kafir dalam Al-Quran? Jadi situ dari segi logiknya pun kita boleh tepis sebenarnya. Kalau kita ada tabayun apa yang diucapkan. Tapi masalahnya kita tidak ada tabayun dan tak pernah tanya pun dia apa yang dia maksudkan dengan cakap dia kepada anak dia. Kan, kalau macam itu kita boleh beritahu anak kita. Bila anak kita bergaduh je, anak bergaduh adik-beradik bersebut celaka lah apa, oh kita membiarkan je. Sebab apa? Oh dalam Al-Quran pun ada sebab celaka. Maka anak aku sebut celaka pun tak ada masalah. Bukan macam itu. Kan?
Apa dia punya konsep dalam Al-Quran bila sebut kafir? Apa konsep dalam Al-Quran yang disebut tentang celaka tu? Tak boleh kita nak gunakan apa Al-Quran sebut, yang itu kita boleh gunakan. Boleh kita praktikkan, boleh gelar sesiapa pun kafir. Kalau dia bukan Islam, kafir mari sini. Itu yang dimasuk oleh wafat. Yang dia tak benar, anak dia amalkan. Tapi benda ni bila jadi politik, ini jadi dia. Sebab dah jadi politik. Bila benda isu agama ni kau bahas dari segi pandangan politik, dia akan cari salah. Tetap dia akan jadi salah. Dan akal dah tak berfungsi lagi nak fikir logik tak logik. Dia sebagai Menteri Pendidikan yang dia nak mengamalkan, kan, memperkenalkan Islam itu dalam sekolah-sekolah. Mana mungkin kita nak kata dia macam tu? Kan? Perbuatan dia, tingkah laku dia, keluarga dia macam mana? Masuk akal ke orang macam ini nak mempersonalkan ayat Quran? Yang kau tu mempersonalkan. Saya nak celah sikit. Kalau kita tengok Abang Wan kalau kita tengok negara Indonesia pada tahun 90-an, dia adalah satu negara yang radikal. Dan sekarang ni dia lebih sederhana. Kenapa? Apa yang dia buat adalah deployasi agama, iaitu haramkan pertubuhan politik guna mana-mana agama. Maknanya kau tak kira lah kau parti apa, kau tak boleh guna nama agama dalam parti politik. Ini di Indonesia. Apa perubahan yang dia buat? Lepas tu persatuan ulama terbesar mereka menyokong ulil amri, pemimpin. Bukan sibuk nak berkuasa. Maknanya dia hadkan supaya orang-orang agama ini hanya bercakap atas dasar agama saja. Jangan nak mencampuri pengurusan, Abang Wan. Lepas itu Presiden boleh keluarkan dekri batalkan penubuhan yang melanggar undang-undang, Abang Wan. Maknanya mana-mana pertubuhan NGO ke apa yang melanggar undang-undang boleh batalkan terus. Lepas itu pemimpin dan ulama larang penggunaan kafir kepada mana-mana warga negara sebab mereka ni berbilang bangsa, kaum dan agama juga. Jadi di sini ini menyebabkan ekonomi mereka berkembang, Abang Wan. Pelaburan sudah jauh meninggalkan kita. Ada juga syarikat antarabangsa yang berpindah ke Indonesia. Apa formula mereka? Inilah yang saya sebutkan tadi. Dia ada 267 juta orang Islam. Dia adalah negara bilangan tertinggi Muslim di dunia. Dan kita nampak hari ni ekstrim ini. Kalau kita cakap pasal ekstrim, kalau kita lihat Indonesia adalah negara yang boleh terkenal lah kita kata dengan perangai ekstremism ni. Dari pengeboman Bali, runtuhnya JW Marriott, lepas itu pengeboman di mana-mana oleh kumpulan militan mereka. Ini perkara biasa pada tahun 90-an lah yang berlaku di Indonesia. Jadi saya nampak Islam dengan politik PAS di bawah Hadi Awang pula mencetak pemikiran radikal ini, Abang Wan. Ekstrim dan Islam terancam kononnya dan ia menyuntik minda ataupun pemikiran melampau dalam minda masyarakat hari ini. Dan saya nak katakan di mana-mana negara, kombinasi agama dan politik dia akan menghasilkan kehancuran. Begitu juga puak-puak Khawarij di zaman Saidina Ali itu sendiri. Bila dia terlalu mencampur adukkan agama dalam politik sampai dia tak boleh nak berfikir secara waras dan dia menganggap Saidina Ali dah murtad, Abang Wan. Terkeluar daripada agama sebab dia terlalu berpegang kepada, dia tak boleh nak diplomasi lagi, Abang Wan. Dia terlalu fikir ke arah, tak boleh, kita kena, dia bersikap gulu, dia bersikap melampau, berlebih-lebihan. Jadi dia akan menjadikan orang itu keluar ketaatan kepada pemimpin dan ini yang dipanggil Khawarij daripada zaman Saidina Ali sendiri pun. Dan Ikhwan Muslimin pula dikatakan gagal di Tunisia sewaktu Islam politik diamalkan di sana, Abang Wan. Okey, apa pendapat? Bagi aku sistem yang ada kat Malaysia ni okey dah bila kita tidak memisahkan agama dan politik. Sebab memisahkan agama dan politik itu dah jadi sekular. Tak boleh nak pisah. Cuma masalah di Malaysia ni apabila agama itu ditunggang. Ini yang menjadi masalahnya. Maafkan saya, tapi tak adalah dia orang memisahkan agama dan politik di Indonesia. Tapi dia mengamalkan macam lebih wasatiyah lah kesederhanaan, tidak radikal. Ini yang Madani kita nak buat. Ini yang Anwar nak buat. Ini yang Anwar cuba nak perkenalkan bahawa sebenarnya tanpa kita pisahkan agama dalam politik pun boleh kita angkat Islam ini. Tak boleh pisahkan, tapi kita boleh angkat. Itu yang dia perkenalkan dia. Akhlak, ihsan, kan? Bagaimana kalau kita berdepan dengan orang bukan Islam? Bagaimana kalau dia berkata sesuatu benda yang kita rasa
kita tak setuju. Tapi boleh tak kita maki dia? Tak boleh kan? Kita berdepan dengan dia, berhujah dengan dia. Islam ni dengan hujah, dia angkat dengan hujah. Jangan kita maki hamun. Maki hamun tidak menyelesaikan masalah, bahkan mendatangkan masalah. Orang jadi benci dengan kita. Tapi kalau kita menjawab dengan hujah, dengan baik, kan? Ada masanya kita perlu berperang dengan orang kafir apabila orang kafir memerangi kita. Selagi dia tidak memerangi kita, tidak perlu berperang. Kalau tidak bersetuju dengan agama kita, kita bagi penerangan. Itu akhlak Islam. Kecuali dia memerangi kita terlebih dahulu. Dia pergi hancurkan rumah ibadat kita. Dia mengganggu ibadat kita. Itu boleh diperangi. Tetapi kalau dia tidak bersetuju dengan